Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So today, hari ni Anis nak sharekan dengan korang my SPM study tips, how I get 9A's in SPM 2019. Okay, actually sebenarnya Anis akan sharekan dengan bakal SPM, calon-calon SPM yang bakal menduduki SPM pada masa hadapan. Anis akan sharekan macam mana Anis belajar every subject and tips-tips yang Anis buat sepanjang dari Form 4 until habis Form 5. So sebenarnya before this Anis ada tanya dekat IG story sama ada nak Anis buat video SPM study tips kat YouTube ataupun tak, and Alhamdulillah majority ramai yang nak Anis buat. Tujuan Anis buat ni untuk junior yang akan datang yang akan ambil SPM supaya dapat meningkatkan nama sekolah korang. So Anis akan bagi korang common tips dan tips every subject. Anis akan bagi macam mana Anis belajar every subject kat korang, and common tips, and Anis akan bagikan my motivation untuk SPM ni. Okay, so before we move on to common tips, Anis akan sharekan dengan korang. Okay, this is my SPM result. Kalau korang boleh tengok situ, Alhamdulillah lah semua A, tapi just one subject je Anis tak kredit, just lulus. Korang boleh tengok ya, maybe Anis akan improvekan lagi my subjects tu. Our first tips is take care of your health. Okay, ni sangat penting untuk siapa yang bakal ambil SPM. Sebab apa? Sebab korang dah tahu korang ada periksa besar, and korang kena ada kesihatan yang cukup, dan korang kena pandai jaga diri korang. Tahu korang ada periksa besar, so korang nak kesihatan korang terjamin, so korang kena selalu ambil makan makanan yang sihat, dan jangan berlumba-lumba motor ke apa ke, jangan. Dan Anis nak tekan kat sini, korang kena wajib ambil breakfast. Setiap kali nak pergi sekolah, ambil breakfast supaya korang boleh fokus in your class. Kalau korang tak ambil, confirm Anis cakap korang akan lesu dalam kelas, seriously. And Anis nak suggestkan korang selalu bersenam. Bersenam sangat penting untuk mencerdaskan otak korang and mencerdaskan badan korang, so korang takkan lesu untuk belajar, takkan penat. Tak rasa penat, dan korang boleh hilangkan stres korang bila bersenam, so that korang tak adalah macam rasa stres sangat, so korang ada masa time untuk release tension korang. Tips yang seterusnya ialah korang kena plan ahead. Korang sebelum nak buat apa-apa, means macam start Form 4 ataupun start sekarang pun boleh juga, korang kena plan awal-awal apa yang korang nak buat. Korang kena buat jadual waktu, and then korang tampal dekat korang punya meja study tu, tampal. Okay, start bangun tidur, korang kena buat apa until lah korang dah habis tidur, dah nak tidur. Korang kena plan dari start korang bangun tidur sampailah dah nak tidur. Korang kena plan dan korang kena amalkan tiap-tiap hari, dan cuba disiplinkan diri korang untuk buat ikut jadual yang korang dah buat tu. Macam tu insyaAllah korang boleh try untuk disiplinkan diri korang, try untuk balancekan time korang, bila masuk untuk korang study, bila masuk untuk korang entertainment, bila masuk untuk korang tengok TV, bila masuk untuk korang bersenam, buat aktiviti dengan keluarga semua. Korang kena balancekan korang punya time tu, korang kena pandai adjust lah benda tu. Dan Anis nasihatkan untuk korang banyakkan tidur yang cukup. Jangan tidur yang berlebihan, jangan kurang tidur, korang kena tidur yang cukup. Kalau macam bayi-bayi kita ni, remaja-remaja ni, disarankan untuk korang tidur dalam 6 jam pun dah cukup dah sebenarnya. Dan praktikkan untuk diri korang untuk SPM ni, try untuk tidur awal dalam pukul 10 atau 11. Macam Anis memang praktikkan untuk tidur pukul 10 hingga 11, sebab kita dah tahu kita akan bangun pagi sebab nak pergi sekolah, and kadang-kadang kita nak study untuk pukul 4, nak solat tahajud apa semua. So Anis saran untuk korang try untuk set kat minda korang, push diri korang untuk tidur awal, jangan tidur lambat. Sebab takut korang tidur lambat, korang mungkin akan lesu dalam kelas, and maybe korang akan tertidur dalam kelas. So another tips is korang kena focus in your class. Anis rasa tips ni dah common sense sangat, semua orang dah tahu tips ni, tapi Anis nak ingatkan lagi sekali. Dan ni sangat penting sebab apa? Bila cikgu dah ajar dekat depan, korang fokus apa yang cikgu ajar. Jangan bila cikgu mengajar kat depan, korang fikir benda lain. Korang fikir drama Korea, korang fikir balik ni nak buat apa, balik ni nak main bola sepak, nak main badminton. Jangan. Korang bila cikgu mengajar, just fokus apa yang cikgu ajarkan tu. Dan kalau korang tak faham, jangan malu untuk bertanya, just tanya je apa yang korang tak faham. Jangan jadi buruk sombong. Macam ayah Anis selalu advice kat Anis, selalu tanya kat cikgu, tanya je cikgu, kalau tak faham tanya je. Jangan tak faham tapi tak tanya. Cikgu takkan marah korang kalau korang tanya diorang. Cikgu takkan marah, cikgu takkan makan korang. Cikgu akan lagi suka kalau korang lagi mencari
ilmu dekat diorang. Kalau korang malu sangat juga, korang boleh je secara personal pergi kat bilik guru, tanya cikgu apa benda subjek yang kita tak faham, ataupun nak lagi senang, just tanya kawan yang betul-betul dah faham. Seterusnya, korang kena be respect to your teacher lah, sebab teacher yang bagi kita ilmu. So Anies rasa korang kena be respect and be polite to your teacher, sebab teacher yang selalu bagi ilmu kat kita. Kalau diorang tak ada, siapa lah kita nak bagi kita ilmu selain daripada ibu bapa kita? Cikgu lah yang bagi kita ilmu. So Anies rasa bila dah nak ada SPM besar ni, korang patut untuk respect cikgu. Jangan dah habis SPM nanti korang tak respect cikgu, janganlah macam tu pula. So just be nice, just respect and be polite to your teacher. That's important. Another tips is find your weakness. Okay, kat sini kenapa saya cakap weakness? Sebab kadang-kadang weakness korang tu lah, bukan kadang-kadang, memang weakness korang tu lah yang membuatkan korang terbantu untuk belajar, untuk study. Okay, macam contoh Anies lah kan. Anies dah tahu weakness Anies ialah my phone and drama-drama yang best. That's my weakness. Kalau Anies dah dapat dua benda ni, nak buat benda tu je. Kalau cakap iPhone, nak buat iPhone je. Kalau nak tengok drama kat situ je. So apa Anies buat? Phone Anies tu Anies bagi dekat mama. For 1 year Anies tak pegang phone, Anies bagi kat mama. Anies suruh mama nyuruh kan. And kalau Anies nak cari apa-apa information, I just use my phone. And kalau macam group kelas apa semua ada kan, so I just send my mom's number. Anies memang tak gunakan handphone Anies. Anies akan gunakan dalam weekend atau cuti sekolah. Itu pun Anies guna untuk saja je, macam sejam 2 jam and then dah tak ada pakai. So Anies nak try untuk avoid using Anies punya phone. So Anies buat macam tu. Kalau macam drama pula, Anies try untuk sekatkan beberapa drama Anies nak tengok tau. Yang perlu je Anies tengok, yang tak perlu tak payah. So Anies macam buat macam tu je lah. So for Muslim students, Anies nak advisekan kat korang untuk sentiasa ingat Allah. Okay, korang dah tahu korang ada periksa besar, korang dah tahu korang ada SPM. So Anies saran kat korang untuk sentiasa buat amalan yang banyak-banyak. Jangan lepas SPM tak payah buat amalan. So tak je istiqomah je. Sebab korang try untuk baca Al-Quran, doa banyak-banyak, banyakkan amalan-amalan solat sunat. Macam Anies selalu buat amalan solat-solat sunat. Anies praktikkan 4 solat sunat ni, iaitu solat tahajud of course, and then solat duha, and solat sunat sebelum subuh, and solat taubat. Okay, kalau solat taubat Anies selalu buat solat lepas maghrib. Okay, kenapa Anies buat solat taubat, tak prefer kepada solat hajat? Sebab Ustazah Anies cakap, kalau kita nak minta sesuatu daripada Allah, kita kena bertaubat dulu. So apa yang sebab Anies amalkan, praktikkan untuk bertaubat dahulu, baru kita minta apa yang kita nak dekat Allah. So Anies memang praktikkan solat taubat dari awal sampai dah sekarang. Tapi Anies lagi preferkan korang untuk buat solat sunat tahajud tau. Solat sunat tahajud ni sangat penting untuk kita dan memang digalakkan untuk setiap umat Islam untuk buat. So bagi Anies, bila korang dah tahu korang ada besar-besar, try untuk buat solat sunat tahajud, sebab keberkatan solat sunat tahajud tu sangat besar. And bila dah habis PM, jangan korang terus berhenti buat solat sunat tahajud. Jangan, korang keep buat selalu. Macam Anies start form 4, Anies start buat macam seminggu tu dalam 2-3 kali. Memang agak susah untuk mula kita nak bangun setiap hari untuk solat sunat tahajud. Tapi untuk mula-mula tu korang just buat 2-3 kali dalam seminggu, and then bila korang dah biasa, baru korang boleh buat tiap-tiap hari. Dan jangan terus berhenti kalau korang dah habis PM. Just istiqomah untuk buat. Dalam seminggu pun buat 1 kali pun jadilah, janji buat. Kalau macam baca Al-Quran pula, baca Al-Quran lepas solat maghrib, Anies akan baca Al-Quran, lepas tu Anies akan baca surah Al-Waqi'ah dengan surah Al-Mulk, and then ada surah-surah lagi, and Anies akan baca doa Anies sendirilah. Dan Anies nak nasihatkan kat korang supaya doakan untuk kawan-kawan korang juga. Anies doakan untuk semua orang, jangan doakan untuk diri korang je. Doakan untuk semua orang, sebab kalau kita doakan untuk orang lain, Allah akan bagi berganda pada kita. So doakanlah untuk orang lain dan jangan jadi selfish. Okay, maybe tips ni rasa macam pelik untuk korang, sebab kenapa kalian perlu makan banyak coklat? Okay, sebenarnya tips ni daripada cikgu tuition Anies tau. Dia cakap prefer ambil banyak coklat, makan coklat banyak-banyak. Sebab dia kata kalau kita makan banyak coklat, otak kita akan merangsang tau. Means kita kunyah tu, dia akan, otak kita macam berjalan lah, macam tak adalah macam tak buat kerja apa semua. So macam bila kita makan coklat, kita akan ada tenaga untuk belajar. So kita tak akan jadi macam penat, tak akan jadi lesu bila nak belajar. So Anies advice kat korang, bila dah nak SPM ni, korang banyakkan untuk makan coklat. Kalau macam ni, saya selalu beli
coklat Cadbury yang kecil-kecil tu, paket-paket kecil-kecil tu Anis tak beli yang bar punya, sebab yang bar tu rasa macam besar, and then takkan kita nak bawa satu hari kat sekolah besar tu kan. So Anis beli yang kecil-kecil. Kalau nak makan coklat ini pun boleh juga, tapi kalau Anis prefer Cadbury lah. Okay, untuk BM punya tips, Anis sarankan kat korang untuk tata bahasa, untuk novel dan untuk rumusan, korang kena banyakkan latihan. Tiga-tiga ni korang kena banyakkan latihan. Korang nak baca boleh, tapi Anis prefer untuk korang banyakkan latihan, and try untuk ambil panas soalan SPM past year. Buat latihan, and bila korang buat latihan, dia akan memudahkan untuk korang lebih faham tau. So kalau macam korang setakat baca tapi korang tak buat latihan, tak beberapa faham jugalah. Sebab kalau korang buat latihan, korang akan lebih faham dan korang boleh tahu apa yang soalan tu nak. Macam Anis memang prefer untuk buat latihan, sebab kita akan lebih senang faham chapter tu bila kita buat latihan. Kita akan faham apa kehendak soalan tu nak. So Anis sarankan kat sini untuk korang sentiasa buat latihan, ambil soalan pasti, ambil buku latihan yang korang beli tu, and then try untuk buat latihan banyak-banyak. Karangan pula, Anis prefer untuk korang ambil contoh-contoh karangan dari Google ke, internet ke, ataupun cikgu korang ke, and try untuk cari peribahasa, ayat bombastik and kata-kata hikmah, and korang try untuk hafal supaya korang boleh masukkan benda tu dalam korang punya karangan. Bila korang masukkan benda tu dalam karangan, korang boleh akan dapat lebih banyak markah. So bila penada kertas mark korang punya kertas, dia akan tahu, oh budak ni tahu peribahasa, dia tahu kata-kata hikmah yang ada. Korang kena letakkan apa yang bersesuaian lah dengan tajuk yang diberi. So Anis sarankan kat korang, kalau untuk karangan, korang cari karangan yang cantik dan cari untuk ayat bombastik, peribahasa dan kata-kata hikmah. Okey, untuk BI pula, BI Anis tak nak cakap banyak-banyak sangat sebab Anis pun tak berapa okey sangat dalam BI. Anis bukan macam tak pandai BI, Anis rasa macam kurang keyakinan diri untuk berkomunikasi dalam BI tau. Anis tengok cerita ada subtitle bahasa Inggeris, Anis faham apa yang dia cakap, and kalau orang tu cakap dengan kita dalam bahasa Inggeris, Anis faham, tapi apa yang membuatkan it's difficult for me bila Anis nak komunikasi balik dengan dia orang tau. Bila Anis nak try untuk saja-saja cakap macam tu, Anis macam tak beberapa okey sangat. So apa yang Anis nak advisekan untuk BI, Anis nak cakap untuk korang, BI korang kena banyak membaca dan banyak juga buat latihan. Just seimbangkan dua-dua tu je lah. Kalau subjek maths pula, Anis memang advise kat korang sangat-sangat untuk banyakkan buat latihan. Maths mana ada benda untuk dibaca, cuma Anis nak korang hafal satu benda ni je. Korang kena hafal formula. Even formula dah dibagi dekat kertas depan tu, tapi Anis prefer kat korang untuk hafal dia punya formula. Even dah ada dekat kertas maths, korang kena hafal juga, sebab kadang ada formula yang tak ada dalam kertas tu. Macam Anis ada satu buku tapi dia tak ada lah sekarang kat mana, Anis tak sure dan Anis tak mana. Anis memang ada satu buku kecil, Anis memang khaskan buku kecil tu tulis semua formula maths dalam buku tu. So apa Anis buat dengan formula buku maths tu, Anis buat tiap-tiap pagi sebelum perhimpunan, sementara nak tunggu perhimpunan tu, Anis akan buka dan Anis akan baca tiap-tiap hari. So bila korang baca tiap-tiap hari, korang akan lebih hafal, dan nanti kalau korang nak buat latihan kan, korang tak payah nak buka buku tu, korang dah tahu dah apa formula dia. So itu lebih senang bagi korang. Korang kena ada satu buku kecil letak kat poket, and korang bila sebelum perhimpunan ke, ada masa lapang ke, korang tiap-tiap hari korang kena selak supaya korang boleh hafal benda tu. Rumah Chinese, Anis memang preferkan sangat untuk korang buat latihan lah. Macam kat buku Anis ni buku tuition maths Anis latihan. And ni Anis ada model Anis sendiri, form 4 and form 5 punya latihan. Memang korang kena, maths ni memang korang kena banyakkan buat latihan. Korang tak boleh tak banyak latihan. Korang banyak buku maths, Anis paling suka dua ni. Sebab apa? Sebab dua-dua buku ni dia ada macam every subject tau. Every chapter diorang ada latihan diorang sendiri. Tengok, kalau macam yang ni untuk paper 1 bulat-bulat tu kan, objektif. So dia memang akan objektif je dekat sini, dia takkan ada subjektif. Kalau subjektif yang ni, subjektif dia macam bagi tahu apa yang wajib keluar. Sebenarnya dia banyak-banyak subjek maths yang paling senang tau, dan subjek maths yang paling korang dah tahu apa yang nak keluar.
Seriously nak cakap sebab okay, kalau korang tengok bahagian ni yang betul-betul paling selalu korang dah akan keluar ialah this chapter tau. Start daripada graf fungsi sampai bumi sebagai sfera. And Anis prefer sangat bumi sebagai sfera ni korang patut belajar sebab senang sahaja. Sebab macam mula Anis pun blank juga tau bumi sfera ni sebab tapi yang cikgu Math Science saja Anis langsung tak faham. Even cikgu Math Science kata soalan senang, and ramai juga orang suruh skip chapter bumi sfera ni, tapi Anis belajar dengan kawan Anis, alhamdulillah dia ajar and Anis faham. Korang try lah untuk belajar bumi sfera. Sebenarnya dia lagi senang daripada chapter yang penjemahan. Tapi penjemahan pun senang juga, tapi bagian bumi sfera lah lagi senang. Saya ambil banyak soalan daripada past year sebab soalan-soalan dia sama je sebenarnya, cuma nombor-nombor je dia tukar. So Anis sangat prefer kan maths ni memang sangat korang buat latihan, sangat penting. Kalau macam subjek sains pula, Anis pun prefer kan untuk korang untuk buat banyakkan latihan. Okay, kalau macam sains ada satu dan kertas dua, right? Satu objektif. So objektif tu ada 50 soalan. So Anis prefer sangat korang try untuk ambil soalan-soalan pasir. Every subjek korang try lah untuk ambil soalan-soalan pasir and try buat untuk banyak latihan. Lagi objektif sebab objektif banyak markah 50. So korang try untuk buat banyak latihan. Mana tahu dalam korang buat banyak latihan tu ada yang tersangkut dekat chemistry. Yang tu Anis memang galakkan untuk kertas satu objektif buatkan banyak latihan. And kertas dua juga Anis preferkan korang untuk buatkan latihan. Dan kalau subjek eksperimen tu pula, eksperimen tu Anis advisekan korang untuk cari bahan dan setiap eksperimen tau yang akan keluar. Macam korang try lah untuk cari kat Google macam semua eksperimen yang kita pernah belajar dulu, try untuk ambil and hafal. Eksperimen Anis cakap korang untuk hafal, try untuk ambil dan hafal. Kalau macam section A, B tu Anis advisekan korang untuk buat latihan banyak-banyak. Kalau macam eksperimen Anis advisekan untuk korang ambil bahan-bahan and hafalkan banyak-banyak. Sebab eksperimen nak buat latihan boleh juga, tapi Anis memang prefer korang untuk itulah sebab supaya senang untuk korang ingat. Kalau korang tengok soalan tu, oh okey aku dah tahu ni soalan ni ada yang aku baca tadi, so senang lah macam tu. Okay, untuk subjek sejarah pula, okay, honestly Anis cakap sejarah bukan my favourite subject. Seriously Anis cakap. And kalau setiap kali cikgu ajar, Anis akan tidur jugalah. Anis akan tidur juga. Tapi Anis prefer kat korang sejarah ni buatkan banyak latihan juga supaya korang dapat fahamkan soalan tu. Bila korang jawab nanti dalam exam, korang faham apa yang dia nak atau soalan tu nak. So korang kena banyakkan latihan. Lagi-lagi objektif, korang kena banyak latihan. Ambil juga soalan-soalan pasir and try buat sebanyak yang mungkin. And kalau macam sejarah ni kan kita kena banyakkan membaca juga kan. Kalau nak singkatkan dia punya banyak membaca tu, korang try untuk highlight benda-benda yang penting sahaja. So bila korang dah highlight tu, korang akan senang lah untuk baca. Oh ni je yang penting. Yang tak highlight tu baca boleh, tapi tak baca pun tak apa. So macam kalau kat sekolah cikgu sejarah ni, kalau dia ajar sejarah, kita orang akan highlight kan dekat buku teks benda-benda yang penting tau. So kat situ kita boleh tahu lah apa patut kita baca, apa yang tak patut kita tak baca. Okay, kalau untuk PAI pula, Anis rasa kalau untuk for Muslim students, Anis rasa tak ada masalah untuk diorang nak tekankan subjek ni sebab kita semua Muslim dah tahu. Kita semua dah tahu, tapi cuma nak cakap dekat PAI ni, korang just perlu balancekan dua-dua, exercise dan baca buku. Korang kena balancekan dua-dua lah untuk buat latihan dan baca buku. Sebab kalau korang tak balancekan dua-dua, tak faham apa yang perlu korang buat. So bagi Anis advice PAI ni korang kena balancekan dua-dua. Baca pun kena, buat latihan pun kena. Dua-duanya dah balance, dah combine, korang akan lebih mudah untuk faham lah. Okay, untuk macam ekonomi pula, ekonomi agak susah nak describe macam mana nak buat. Tapi okay, berdasarkan apa yang Anis buat, Anis just buatkan banyak latihan. Itu sahaja. Aku memang korang kena banyakkan buat latihan sebab ekonomi ni dia agak susah lah sebenarnya. Bila apa hal aku nak cakap chemistry ni? Tak, ekonomi. Okay, ekonomi ni dia ada berkait rapat dengan perniagaan tau. So kalau siapa-siapa yang ada subjek ekonomi atau perniagaan, korang kena ambil dua-dua combine sebab sebenarnya dia punya subjek lebih kurang je. Tak lari. Ekonomi ada kena dengan perniagaan, perniagaan ada ekonomi, ada kena mengenai dengan ekonomi. Kena
buat banyak latihan. Sebab kalau korang tak banyak buat latihan, korang takkan tahu apa soalan tu nak, korang takkan faham apa yang korang nak. And korang kena tahu dia punya apa ni, cikgu Nur cakap tu, format macam essay korang kena buat macam mana, korang kena tahu format dia tau. So korang try lah untuk ambil soalan-soalan pasir and try buat ikut format yang cikgu korang akan ajar nanti. Anis sarankan untuk korang hafal lah lagi-lagi dia punya formula. Ada beberapa ekonomi dan ada beberapa formula. So Anis rasa korang kena hafal jugalah formula dia tu. Okay, bagi perniagaan pula, perniagaan Anis boleh katakan tak berapa susah. Perniagaan senang je nak berbanding dengan ekonomi. Perniagaan lagi senang. Perniagaan Anis just boleh cakap kat korang banyakkan buat latihan je. Memang semua subjek yang Anis cakap kat korang ni memang korang kena banyak buat latihan. Sebab buat latihan lebih senang untuk korang faham, and lebih senang korang akan tahu apa soalan tu nak. Bila korang membaca je, macam contoh lah, korang ambil buku baca je, tak buat pelatihan. So bila exam nanti korang kena menjawab, korang bukan membaca. So korang kena jawab. So bila korang tak tahu apa soalan tu nak, so korang dah blank kat situ tau. Walaupun korang ingat apa yang korang baca, tapi disebabkan soalan tu korang tak tahu, korang tak fahamkan dengan betul-betul, so korang jadi lost everything. So memang Anis prefer untuk korang buatkan banyak latihan. Tapi ada setengah tajuk dekat perniagaan ada juga yang perlu korang hafalkan. So Anis prefer korang banyakkan buat latihan dan banyakkan juga menghafal. Itu penting. And kalau macam bagi kerja khusus untuk perniagaan pula, Anis advisekan kat korang untuk sentiasa tanya cikgu and selalu buat dengan kawan-kawan. Sebab korang jangan buat secara sendirian. Sebab takut kalau korang buat secara sendirian, takut nanti korang salah and korang dah lambat untuk buat. So kerja khusus korang tu akan berterabur macam-macam tau. So korang buat sekali dengan kawan-kawan, so korang boleh, idea tu boleh combine and korang boleh tahu maklumat lagi banyak bila dengan kawan-kawan. And try untuk selalu jumpa cikgu, selalu tanya, selalu buatlah, selalu lah untuk jumpa cikgu, tanya macam-macam dekat diorang apa semua. So dekat situ kerja khusus korang akan jadi lebih teratur dan senang. Okay, so untuk seni pula, seni kita ada 3 kan. Satu objektif, satu lukis, dan satu lagi folio. Untuk objektif, ni saran kat korang kena beli buku latihan. Banyakkan buat latihan sebab dia objektif. So objektif korang tak payah pun nak baca buku yang ada tebal punya tu. Korang buat latihan pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, kalau macam kertas 2 pula untuk melukis, Aini sarankan dekat korang untuk selalu praktikkan untuk melukis. Dalam seminggu tu sekali jadilah, macam weekend ke kan, korang tak buat apa-apa, try untuk melukis je. Kalau korang nak cari gambar kat Google, nak copy paste pun boleh. Janji lukis, minggu kali pun kena lukis. Sebab kalau korang tak praktikkan untuk lukis, takut nanti lukisan korang macam kat kanak. Dan memandangkan kertas 2 tu pun menyumbang kepada markah yang agak banyak juga. So Anis advisekan untuk korang untuk selalu praktiskan melukis lah. And untuk folio pula, kertas 3, Anis advisekan korang untuk buat awal. Seriously, korang kena set, korang kena pandai set masa korang tau. Korang patut buat, korang nak kena buat folio. Sebab korang kena buat folio khusus perniagaan, lepas tu korang kena buat seni pula, lepas tu nanti korang ada exam, ada itu, ada ini. So Anis advisekan kat korang untuk cari masa dan jangan buang masa dengan benda yang bukan tau. Korang kena korbankan masa korang untuk buat lebih kepada seni. Sebab seni ni folio dia agak susah juga untuk buat. Korang kena banyak step yang korang kena buat, and korang kena curahkan banyak idea dekat folio tu. Sebab dia punya markah 50% daripada yang kertas 1 dan kertas 2. So dia menyumbang banyak markah. So kalau korang nak menyumbang banyak markah dekat seni, korang kena korbankan korang punya masa untuk seni kertas 3 tau. Sangat penting. Sebab kalau korang baru nak buat last minute semua benda tu untuk folio seni tu, Anis jamin kat korang takkan siap punya. Dan korang punya idea akan jadi sikit je dan tak banyak. Dan takut markah korang akan berkurang. So untuk tasawuf Islam, okay, tasawuf Islam sebenarnya dalam kelas Anis seorang je yang ambil subjek ni. Kiranya tasawuf Islam ni subjek tambahan bagi Anis lah. Dalam form 5, Anis dengan kawan Anis je, kita orang berdua je yang ambil tasawuf. Memang tak ada siapa cikgu yang ajar kita orang untuk tasawuf. Tasawuf memang kita orang belajar sendiri. Belajar kat rumah, Anis beli buku sendiri, buat nota sendiri. And ada juga cikgu yang membimbing kita orang, Ustazah Cik Su, membimbing kita orang untuk tasawuf. Dan apa yang boleh katakan, tasawuf Islam ni korang just buat latihan je.
korang tak payah nak ya baca sangat tau. Baca pun kena, macam pai tadi korang kena balancekan dua. Tapi kalau macam yelah tasawuf kan Anis tak belajar dengan cikgu, belajar sendiri je. So apa yang sebab Anis banyakkan buat latihan, sebab kita dah tahu tak ada cikgu, tak ada siapa nak guide kita untuk ajar kita tasawuf. So Anis rasa untuk bagi Anis faham, Anis akan buat latihan banyak-banyak. And baca pun ya juga, tapi Anis lebih prefer untuk buat latihan. Sebab Anis akan try untuk sehari buat satu soalan ke beberapa soalan, supaya Anis tak lupa tentang tasawuf tau. Sebenarnya Anis risau juga macam bolehkah bawa tasawuf ni, sebab tasawuf kan tak siapa nak ajar kita kat sekolah. So Anis macam yakin dengan dia Anis boleh bawa. So ya, sebenarnya tasawuf ni tak adalah susah sangat, cuma korang lebih kurang payah. Tapi Anis rasa lagi senang daripada pendidikan Islam, sebab kertas 2 dia just essay je, and kertas 1 dia ada objektif plus dengan subjektif. Ada macam banyak sangat soalan macam payan. So Anis rasa lebih mudah untuk korang skor tasawuf. And jangan lupa untuk selalu letakkan korang punya sticky notes ataupun sticky flags dekat korang punya buku tau, supaya senang. Macam kalau sticky notes senang untuk korang tengok nota mini notes korang tu, kalau sticky flags pula senang untuk korang cari chapter yang korang nak ke apa. So Anis prefer setiap buku korang patut letak sticky notes dengan sticky flags lah. Okay, macam sticky flags ni, okay tengok macam ni buku Anis banyak letak sticky flags supaya senang untuk Anis cari chapter apa yang Anis nak, supaya korang tak adalah nak cari isi kandungan dia muka surat berapa nanti ni kan. So korang dah boleh tahu. Dan kalau macam sticky notes ni pula macam ni, korang boleh try untuk letak, kalau korang baca-baca nanti korang terjumpa pula kan, korang boleh lah baca, mana tahu 11 minit kan jumpa, boleh lah baca. Ni advisekan korang sangat-sangat untuk adakan motivation words korang tau, and adakan macam gambar dekat korang punya meja study. Kalau macam Anis memang wajibkan lah untuk dia Anis ada motivation words ni. Bila korang ada motivation words, korang akan lagi bersemangat untuk nak achieve sesuatu goals tu tau. So kalau macam Anis, motivation Anis selalu ingat apa tau, Anis selalu ingat parents Anis selalu ingat apa yang diorang dah korbankan banyak untuk Anis selalu remind dalam kepala otak Anis selalu remind SPM ni hanya sekali dalam seumur hidup korang. So Anis selalu fikir SPM ni datang sekali je dalam hidup kau. So buat apa kau nak sia-siakan peluang yang ada dalam hidup korang? Nanti kalau korang dah lepas, nanti siapa yang menyesal? Bukan orang lain, kita juga. So Anis rasa tak apa, aku perlu korbankan untuk setahun 2 ni je. So another motivation yang Anis selalu ingat ialah nenek Anis. Nenek Anis selalu bagi nasihat. Dalam keluarga Anis, yang paling banyak bagi nasihat dekat Anis ialah nenek Anis tau. So Anis memang selalu ingat kata-kata nenek Anis, dan kata-kata nenek Anis itulah yang membuatkan motivation dalam diri Anis. Dan last but not least, korang jangan rasa macam penat, korang jangan give up. Macam Anis masa form 5 dulu, Anis ada masuk S punya kenaikan pangkat staff sarjan tau. Lepas tu time tu Anis memang skip kelas dalam 3 hari, tak silap 3 hari Anis tak masuk kelas. Yang 3 hari tu juga Anis tak belajar maths tau. Anis memang rasa macam menyesal gila sebab tak belajar maths. Tiba-tiba bila Anis masuk, diorang dah habis chapter 5 tau. Chapter 5 yang mana tu ada yang chapter tu. So Anis memang blank, Anis tak tahu chapter tu chapter apa yang patut kita buat. So Anis macam Okay, apa yang sebab Anis jumpa cikgu sendiri, and Anis tanya kawan-kawan Anis yang faham. So bila Anis try untuk tanya tu, bila Anis dah faham, Alhamdulillah Anis boleh buat. So Anis nak cakap korang jangan jadikan alasan untuk korang pergi kukuh korang tak boleh berjaya dekat akademik. Tak boleh. Sebenarnya korang boleh je, cuma benda tu korang nak dan tak nak je, malas dan rajin je. So itu saja tips daripada Anis. Anis harap tips-tips yang Anis bagi dekat bakal SPM yang bakal mengambil SPM pada tahun ni ke tahun depan ke tahun-tahun seterusnya dapat ilmu daripada Anis, dapat Anis harap tips yang Anis bagi ni berguna untuk korang. Anis doakan supaya korang berjaya dekat SPM di dunia dan di akhirat. Dan kalau sesiapa yang tak berjaya dekat SPM tu, jangan sedih, jangan risau, sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana. So kalau mana tahu satu hari nanti rezeki korang lebih bagus, siapa tahu kan. Okay, Anis rasa tu saja daripada Anis, and thanks for watching, and jangan lupa subscribe. Bye bye, Assalamualaikum.